Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dirahmati Ustaz Ma'ad, yang dikasihi rakan-rakan seperjuangan sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, peliharalah kamu, kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. InsyaAllah kumpulan kami yang terdiri daripada 7 orang, termasuk saya, akan membentangkan atau membicarakan tentang solat. Kami mempunyai 6 subtopik yang akan diperjelaskan tentang solat ini, iaitu makna solat, hikmah pensyariatan solat, sejarah pensyariatan, hukum meninggalkan solat, waktu yang dimakruhkan solat, dan syarat sah solat. Seterusnya saya akan membincangkan tentang apa itu makna solat dari segi istilah dan juga dari segi bahasa. Dari segi bahasa, makna solat adalah doa, yakni kita memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari segi istilah ulama fiqh pula, solat adalah sesuatu perbuatan ataupun percakapan yang dikhususkan dan dimulai daripada takbiratul ihram dan disudahi dengan memberi salam beserta syarat-syarat yang tertentu. Hikmah pensyariatan solat, antara hikmah Allah mensyariatkan kita semua untuk solat adalah sebagai bukti bahawa kita adalah hamba kepada Allah. Yang keduanya sebagai penguat jiwa manusia bahawa tiada penolong kecuali Allah. Walaupun realitinya pada zaman sekarang ada sekelompok manusia yang rajin membuat khidmat ataupun pertolongan, tapi hakikatnya Allah yang menggerakkan manusia untuk berbuat kebaikan. Yang ketiganya, solat merupakan waktu yang khusus untuk kita semua bertaubat. Sesungguhnya manusia melakukan dosa tidak kira masa, pagi atau malam, maka solatlah merupakan waktu yang khusus untuk kita semua bertaubat. Tidak kira kita sedar atau tidak sedar, kita melakukan dosa. Dalam sabda Nabi SAW, perumpamaan solat 5 waktu seperti sungai yang berada di pintu salah seorang di antara kalian, yang kalian gunakan untuk 5 kali sehari untuk mandi. Lalu Hasan berkata, apakah masih ada kotoran? Sebenarnya itu adalah perumpamaan solat 5 waktu kita, yang Allah akan hapuskan dosa-dosa kita setiap kali kita solat. Yang terakhir sekali, solat merupakan makanan rohani bagi orang yang beriman. Sejarah persyaratan solat. Sebelum adanya solat 5 waktu, Nabi Muhammad SAW sudah diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan solat dan berzikir sebanyak 2 rakaat di waktu malam dan pagi. Yang kedua, pensyariatan solat 5 waktu bermula sewaktu peristiwa Isra' dan Mi'raj, di mana Nabi Muhammad dari Makkah ke Baitul Maqdis lalu diangkat ke langit. Pada mulanya selepas peristiwa Isra' dan Mi'raj, 5 waktu solat dilakukan secara 2 rakaat, kecuali maghrib, iaitu 3 rakaat. Selepas Nabi berhijrah ke Madinah, Allah menurunkan wahyu agar menambah 2 rakaat pada Zuhur, Asar dan Isya', iaitu menjadi 4 rakaat, maghrib menjadi 3 rakaat, subuh menjadi 2 rakaat. Seterusnya, antara dalil, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang bermaksud solat adalah kewajipan yang ditentukan waktunya ke atas orang-orang yang beriman. Hukum meninggalkan solat yang pertama. Sesiapa yang meninggalkan solat kerana mengingkari hukum wajibnya atau sengaja mempersendakan akan menjadi kafir dan terkeluar daripada agama Islam. Pihak pemerintah wajib menyuruhnya bertaubat dan tidak membiarkan demikian sehingga dia bertaubat dan kembali mendirikan solat. Jika terus mengingkarinya, dia akan dihukum bunuh sebagai seorang murtad dan mayatnya tidak harus dimandikan, dikafankan dan disembahyangkan, malah tidak harus dikebumikan di tanah perkuburan orang Islam kerana dia bukan lagi di kalangan mereka. Sementara orang yang meninggalkan solat kerana malas tetapi masih meyakini hukum wajibnya, pihak pemerintah hendaklah memaksanya mengqadakkan solat dan bertaubat daripada kesalahan meninggalkannya. Jika masih ingkar mengqadaknya, dia wajib dihukum bunuh mengikut hukuman yang disyariatkan atas orang Islam yang melakukan maksiat.
Ini kerana hukuman atas orang yang meninggalkan fardu adalah wajib diperangi, tetapi selepas dibunuh, dia masih dianggap seorang Islam. Justru jenazahnya, pengebumiannya dan pembahagian hartanya hendaklah diuruskan mengikut tata cara Islam. Berdasarkan hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, aku diperintahkan memerangi manusia hingga mereka mengaku bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan mengaku bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah pesuruh Allah, mendirikan solat dan mengeluarkan zakat. Apabila mereka telah melakukannya, terpeliharalah darah dan harta benda mereka daripada tindakan aku kecuali dengan kebenaran Islam, dan terserahlah perhitungan mereka itu kepada Allah. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Waktu-waktu yang diharamkan untuk solat. Yang pertama sekali ialah ketika istawa, iaitu ketika matahari berada di atas kepala, melainkan pada hari Jumaat. Kemudian yang kedua, selepas solat subuh, terbit matahari dengan kadar 1 tombak. Kemudian selepas solat asar sehingga terbenamnya matahari. Di dalam satu hadis daripada Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu an, katanya, ada 3 waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita solat atau menguburkan jenazah pada waktu-waktu tersebut. Pertama, ketika matahari terbit hingga ia agak meninggi. Kedua, ketika matahari tepat berada di pertengahan langit, yakni tengah hari tepat, hingga dia telah condong ke barat. Yang ketiga, ketika matahari hampir terbenam sehingga dia telah tenggelam sama sekali. Terdapat juga perbuatan yang boleh kita laksanakan di dalam waktu yang ditegah ini tadi. Antaranya ialah disebabkan oleh sebab-sebab yang terdahulu, seperti contoh apabila kita nak solat sunat wudu, ataupun solat sunat tahiyatul masjid, ataupun kita mengqada solat-solat yang kita terlepas. Termasuk juga apabila kita berada di tanah haram Mekah. Semua waktu-waktu yang ditegah ini semuanya terkecuali, di mana kita di Masjidil Haram dan kawasan-kawasan tanah haram di persekitaran Mekah, maka solat di semua kawasan ini dibolehkan dan bebas pada bila-bila masa tanpa ada waktu yang diharamkan. Di dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni yang bermaksud, wahai Bani Abdi Manaf, jangan kamu melarang seseorang tawaf di rumah ini, yakni Baitullah, dan solat pada bila-bila waktu yang dia sukai, malam atau siang. Hadis riwayat At-Tirmizi. Menurut Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ada 4 perkara syarat sah solat. Yang pertama adalah suci. Suci daripada hadas besar. Jadi kita kena mandi wajib. Tak mandi wajib, batal solat. Bila batal solat, solat tak diterima. Selain itu, kita mestilah, anggota badan kita mestilah bersih dari segala najis, dan pakaian yang kita pakai untuk solat juga mesti bersih dari segala najis dan kekotoran. Seterusnya, tempat atau kawasan yang ingin kita solat perlulah bersih dari segala najis. Yang kedua, mengetahui masuknya waktu solat. Mengetahui masuknya waktu solat sama ada dengan yakin atau melalui ijtihad, ataupun bertaklid kepada orang yang lebih mengetahui tentang masuknya waktu solat. Yang ketiga, menutup aurat. Lelaki auratnya atas dari pusat hingga bawah lutut. Bagi perempuan semua kecuali muka dan tapak tangan. Yang keempat, menghadap kiblat. Dalil Al-Quran
firman Allah SWT, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan dimanapun kalian berada maka palingkanlah wajah kalian ke arahnya. Dan hadis Nabi SAW bersabda kepada orang yang dia mengajarkan tentang bagaimana cara solat, apabila kamu ingin mendirikan solat, hendaklah kamu menyempurnakan wudhu, kemudian menghadap kiblat dan bertakbirlah. Cara bagaimana kita menghadap kiblat: orang yang dekat dengan Kaabah dan dapat melihat Kaabah diwajibkan untuk menghadap Kaabah secara yakin. Bagi orang yang jauh dengan Kaabah dan mungkin tidak akan dapat melihat Kaabah, maka diwajibkan kepadanya hanya cukup menghadap ke arah Kaabah. Macam orang-orang yang dari luar tanah Arab, cukup hanya sekadar menghadap ke arah kiblat dengan melalui ijtihad ataupun kompas ataupun dan sebagainya.